Baik, dan haram atas seseorang yang jatuh pada tangannya itu kitab yang membicarakan akan ilmu hakikat, seperti yang demikian itu, bahawa menzahirkan ia akan dia, melainkan atas orang yang telah terhimpun baginya itu segala sifat yang tersebut itu. Baik, maksudnya apa benda? Haram, kata Syekh Abdul Samad, haram dengan erti dilarang. Haram ni haram bahasa, haram masuk dilarang. Dilarang kepada orang yang ada pada dia ni kitab hakikat, ilmu hakikat. Dia ada kitab ilmu hakikat. Haram apa benda? Haram dia menzahirkannya dengan dia ajar, dia membahaskan, dia membicarakan ilmunya itu kepada orang yang tidak memiliki, kecuali orang yang memiliki syarat tadi. Seseorang yang memiliki kitab ilmu hakikat ni, dia tak boleh nak mengajar benda tu, membahaskannya, membicarakannya kepada orang yang tidak memiliki syarat-syarat tadi tu. Mengajar. Tapi hakikat yang dimaksudkan hakikat seperti yang saya terangkan tadi lah. Ada pun kitab ni Syairul Salikin ni berhakikat? Bukan. Syairul Salikin ni lebih banyak tentang pengamalan, tentang kaedah beramalan, kaedah beramal dalam kitab ni, berbanding dengan hal-hal yang menyebut tentang hakikat ni kitab ni. Demikian juga Minhajul Abidin, demikian juga Al-Hikam. Cuma Al-Hikam tu gaya penulisan dia tu agak padat. Dia macam kitab orang panggil kitab sipir. Kitab sipir ni bahasa pendek, makna luas tu je. Tapi dari segi kandungan dia tu banyak tentang nasihat-nasihat tentang ketauhidan. Sama juga tentang Syairul Salikin ni, dia banyak tentang pengetahuan, amalan, tentang akidah, tentang ibadah, cara nak beramal, cara nak mendidik jiwa dan sebagainya. Tarbiyat, semua itu termasuk ilmu-ilmu untuk pekat pertama dan pekat kedua. Maksudnya dia bukan jenis pekat ilmu hakikat ni kita ni. Kitab Syairul Salikin ni bukan dari kelas ilmu hakikat. Ini tiga-tiga kitab ni memang menjadi kitab yang diajar di Nusantara lah. Syairul Salikin, Hikam, Minhajul Abidin, ini tiga suhu. Tapi tiga-tiga ni semuanya bukan kelas ilmu hakikat. Bukan kelas tu. Bukan kelas ilmu hakikat. Dia lebih banyak kepada martabat pertama dan kedua dalam tasawuf. Tu dia. Sekalipun dalam Hikam tu, bukan saja dalam Hikam, dalam ni pun ada beberapa juzuk dalam kitab tu menyentuh tentang hakikat secara yang agak umum ataupun dalam bentuk yang sebutan yang sikit-sikit. Bukan tak ada. Tapi tidak dibahaskan tentang perkara itu secara yang kata orang melibatkan satu fasal atau satu bab. Tak ada. Disebut-sebut memang ada bab hakikat sikit-sikit. Lain-lain lebih banyak kepada tasawuf untuk pekat permulaan dan pertengahan. Itu dia, biar kita tahu. Jadi kata Syekh Abdul Samad, orang yang ada kitab ilmu hakikat ni haram dia menzahirkan dengan dia ajar, dia membahaskan, membicarakan ilmu dalam kitab tu kepada orang yang ada cukup syarat. Syarat apa tadi? Syaratnya ilmu dia ni ada ilmu syariat yang zahir dan ilmu syariat yang batin. Itu syarat dia. Berarti kalau orang tu dia ada ilmu syariat yang zahir, iaitu ilmu akidah dan fiqh, kemudian ilmu syariat yang batin, ilmu tarekat, dia ada dua ni, dia boleh belajar ilmu hakikat, kitab ilmu hakikat. Tetapi difaham daripada perkataan Imam Al-Ghazali ini, daripada perkataan Imam Malik dahulu itu, bahwasanya
barang siapa menjalani ilmu syariat dan ilmu tarekat, syariat ni syariat yang zahir lah, tarekat ni syariat yang batin, yang tersebut di dalam sekalian kitab tasawuf yang tersebut pada martabat yang pertama dan pada martabat yang kedua itu. Baik, jika membaca ia akan ilmu hakikat yang tersebut pada martabat yang ketiga itu, pada guru yang mursyid yang mengetahui akan ilmu hakikat itu dengan zauq dan hal, dan bukan dengan lafaz dan bukan dengan perkataan jua, nescaya memberi manfaat ia akan mereka itu, kata Syekhul Samad. Maksudnya apa benda? Yang ni orang yang dia menguasai ilmu syariat yang zahir. Maksud dia ada akidah, dia memahami tentang akidah yang asas-asas. Kemudian dia ada memahami tentang fiqh, dia tahu tentang kewajipan-kewajipan agama, dia tahu. Kemudian dia menjalani tarekat. Maka kata Syekhul Samad, difahami daripada kata-kata Imam Ghazali tadi, dan difahami daripada kata-kata Imam Ghazali yang diambil daripada kata-kata Imam Malik tu, seperti yang disebut sebelum ini, bahawa kalau orang ni mengaji kitab ilmu hakikat, dia ngaji dengan siapa dia? Dengan guru hak mahir kitab tu. Maksud guru tu dia menguasai ilmu tu, bukan saja dia faham ilmu tu, dia mencapainya. Maksudnya guru tu telah menguasai ilmu tu, bukan saja dengan ilmu dia, tapi dengan pengalaman rohani dia, sehingga ilmu hakikat tu menjadi mudah baginya. Jadi kalau orang yang mencukupi syarat tadi tu belajar dengan guru yang bertaraf seperti tadi tu, itu juga memberi manfaat. Maksudnya boleh, nak kamarnya boleh. Tapi tadilah, jadi kaedah kita, kesimpulan mudahnya, orang yang ada minat nak mengaji ilmu hakikat, bab tajalli dan sebagainya, pegang dua syarat tadi. Pertama sekali, syariat yang zahir dia kena kuasai, yakni dia kena tahu asas-asas akidah. Kemudian demikian juga tentang fiqh, tentang kewajipan-kewajipan agama, tentang solat, tentang puasa dan sebagainya. Dia kena tahu benda-benda ni. Kemudian dia kena ada syariat yang batin, pengamalan khusus yang menyucikan batin dia, yang dinamakan tarekat tu. Dan dia mengaji dengan guru yang alim dalam bab ilmu makrifat, ilmu hakikat ni. Bukan saja dia guru tu alim, tapi guru tu ada pengalaman rohani dia dalam menempuh benda-benda tu. Maka ini memberi manfaat. Boleh maksudnya. Boleh. Itu maksud dia. Seperti yang disebutkan oleh Al-Arabillah Al-Kamil Mukammil.